Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita membicarakan tentang media tadi, ahli panel yang kedua membicarakan tentang benda-benda yang berlaku sekarang. Ada benda yang kita tak boleh capai dengan mata kita, iaitu perkara-perkara yang ghaib ataupun perkara-perkara yang sam'iyat, perkara yang berlaku di alam barzah, perkara yang berlaku pada hari kiamat. Kita tak boleh lihat ataupun tak boleh melihat dengan mata lendir kita, tetapi melalui media yang datang daripada Allah Ta'ala, Al-Quran dan juga Al-Sunnah, kita dapat memahami perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita ni. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah dia ada sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya alam ni sangat luas. Sebab itu Nabi SAW pada bulan Rejab, 27 Rejab setiap tahun kita menyambut hari Isra' dan Mi'raj untuk membayangkan banyaknya benda-benda yang kita tak tahu diberikan info oleh Allah Ta'ala melalui perjalanan Isra' dan Mi'raj. Walaupun perkara itu tidak ada lagi sekarang, akan berlaku di alam lain, tetapi sudah digambarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil kepada umatnya untuk mengingatkan kepada kita pada masa sekarang. Walaupun media sosial begitu meluas dan begitu senang dipergunakan, tapi ada benda-benda yang perlu kita batasi. Kalau tidak, akan berlaku peperangan dan juga pergeseran. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la taqumus sa'ah hatta yafidul mal wa tazharul fitan wa yaksul harju. Ini maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga melimpah ruahnya harta benda. Maknanya bila harta benda melimpah ruah, orang menyalahgunakan harta benda, ada media-media sosial menyalahgunakan, akhirnya benda itu akan menjadi masalah dalam masyarakat kita. Walhal bila harta banyak, kita sepatutnya bantu-membantu, tolong-menolong. Rupanya harta benda bila dah melimpah ruah, akan timbul fitnah. Kepada siapa? Kepada keimanan kita. Sebab itu kita dah info dah program kita pada malam ini, tapi tengok masih lagi dalam keadaan tidak memberangsangkan. Ramai lagi yang sibuk dengan hal-hal lain, mereka tak mengambil peluang. Walhal kita dalam hidup ni, dalam usia kita yang semakin hari semakin berkurang. Sebab itu saya sebut tadi, bila sampai bulan Rejab Syaban, pasti kita akan berdoa balighna Ramadan, minta sampai umur kita ke bulan Ramadan. Rupanya tak tahu umur kita ni. Begitu juga bila dah banyak berlaku al-harj, bila dah media terlalu luas, akhirnya berlaku peperangan. Kenapa peperangan itu, tuan? Kerana ketamakan manusia. Manusia dah tamak dengan berbagai-bagai benda melalui media yang ada. Bila dah terlalu tamak, akhirnya berlaku peperangan. Al-harju. Qala ya Rasulullah, wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu salasa. 3 kali sebut berperang ataupun peperangan. Ini sebab itu peperangan tak berhenti-henti. Ada saja yang berlaku, sama ada peperangan yang menggunakan alat-alat canggih, senjata-senjata, tetapi sekarang peperangan menggunakan virus. Ini yang melanda dunia sekarang. Kesan daripada ketamakan manusia ataupun nak merebut kuasa, akhirnya mereka menggunakan peperangan menggunakan virus. Kalau dulu menggunakan pedang lembing keris, datang orang putih menggunakan senjata api, kemudian guna pula nuklear. Akhirnya nuklear pun tak boleh nak guna, menggunakan virus. Yang sekarang kita tak dapat nak mengawalnya berapa lama, cuma sekarang dah mula berkurang bila bertemu dengan vaksin. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila media sosial dia salah gunakan, maka akan berlaku. Rupa-rupanya datang pandemik ini mengawal manusia dalam hidupnya. Bila kita dikurung dalam pergerakan, kawalan pergerakan, akhirnya
segala yang ada di dunia ni baik pulih, sehingga dia buat kajian langit yang ada sana pun dah mula ada balik dia punya ozon, benda yang boleh melindung dunia ni. Begitu juga pencemaran alam sekitar jadi bersih, air pula jadi elok, kesan daripada perkawalan pergerakan manusia ni. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menguasai segala-galanya. Walaupun kita ada alat-alat canggih, tapi Allah Taala suruh gunakan ke arah kebaikan. Banyak tuan-tuan. Kita nak baca Quran, tengok dalam telefon saja, kita download Al-Quran. Kita nak baca Al-Hadis, ada. Kemudian bukan setakat baca, nak dengar pula imam-imam daripada Mekah, daripada Madinah. Apatah lagi pada bulan Ramadan nanti, kita memang sentiasa dalam keadaan nak beribadah kepada Allah, nak pergi Mekah. Wah, setakat ni masih lagi dalam keadaan tanda tanya. Perdana Menteri kita dah pergi ke Arab Saudi, walaupun dapat katanya kuota 2 kali ganda, memadai dengan yang tahun lepas dan tahun ni saja. Patutnya lebih lagi. Apatah lagi negara-negara lain sampai sekarang belum dapat lagi keputusan lampu hijau sebenar. Orang-orang yang nak pergi Mekah dah makin dekat dah. Bila habis saja bulan Syaban, Ramadan, masuk bulan Syawal, katanya itu dah mula bulan haji. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada media sosial yang kita hari ini dapat menggunakannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawasanya apa saja yang ada di dunia ni sebenarnya datang daripada kehidupan kita. Sebab itu dia beritahu kita dunia ni seperti tijarah, seperti kita berniaga. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Dia beritahu kita hidup ni macam kita berdagang, berniaga. Di mana kita nak kutip keuntungannya? Bila kita berhijrah, berpindah ke alam yang seterusnya, alam yang lebih jauh lagi, alam barzah, alam yang jauh. Lama nak tunggu hari kiamat. Kemudian bila berlaku hari kiamat, nak ditapis pula kita punya amalan-amalan kita ni untuk diberikan balasan yang seadil-adilnya melalui media yang Allah buat. Apa dia? Malaikat sendiri yang mencatatnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Walaupun kita ada media sosial yang canggih, tapi kadang-kadang ianya tak digunakan dengan benda yang betul. Kita boleh tangkap speed trap orang bawa kereta laju, tapi benda-benda yang tak semayang kita tak dapat tangkap. Kita boleh denda orang yang melanggar PKP, tetapi orang yang melanggar benda-benda yang Allah larang, kita belum mengambil tindakan. Maka ini menunjukkan kepada kita apa yang dibuat oleh manusia sekarang sebenarnya boleh diberikan contoh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Wal Asri pun sudah memadai kita, menjadi ingatan kepada kita besarnya peranan masa. Rupanya masa dipraktikkan oleh negara lain. Mungkin yang mempraktiknya negara Jepun, dia tepat pada masa. Segala kenderaan awam dia semua on time. Walhal ayat itu turun kepada orang Islam, tapi dipraktikkan oleh orang bukan Islam. Begitu juga mengamalkan cara perhidupan ni. Rupanya negara New Zealand, dia menghayati cara yang Islam suruh. Hormat kepada orang, hubungan silaturahim yang baik. Yang nombor satu rupanya orang New Zealand. Rupanya negara orang Islam masih lagi banyak yang tidak menghayati apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebab itu masa yang kita lalui ini juga dia berkaitan dengan benda-benda yang berkaitan dengan media Allah Ta'ala, supaya kita sentiasa menjaganya dan jangan kita terlibat dengan benda-benda rugi. Walaupun sebut wal asri innal insana lafi khus, semua manusia dalam kerugian. Yang tidak ruginya siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman. Dan beriman ni maknanya benda yang tak nampak, dia percaya dah Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, takdir. Ni tak nampak tapi dia percaya. Tapi tak cukup lagi dengan beriman, mesti kena wa amilus solihat, beramal dengan amal yang soleh, amal yang baik yang ada dalam media sosial ataupun yang ada dalam Al-Quran dan hadis.
Sebab itu dalam Quran pun ada diberitahu benda-benda yang haram. Ada innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kena beramal dengan amal yang soleh dan kita tinggalkan benda-benda yang buruk. Artinya semua itu ada penilaian daripada kita, apa-apa yang datang melalui media ataupun melalui Al-Quran dan juga hadis. Tak cukup lagi dengan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mesti ada pesan ataupun bayan ataupun tazkirah. Berpesan dengan apa? Dengan kebenaran. Kadang-kadang kita pagi-pagi lagi ada dah kawan hantar info tentang kelebihan bulan Rajab, kelebihan bulan Syakban, berapa hari lagi nak bertemu dengan Ramadan. Jadi kita rasa seronok dengan segala maklumat yang datang. Itu dipanggil wa tawasabil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Dengan benar pun belum cukup lagi, mesti kena ada wa tawasabil sabr, mesti kena berpesan-pesan dengan sabar. Sembahyang kita bukan lama sangat, 5 waktu saja, yang asalnya 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu dulu terus diterima, dipakai terus, kita nak sembahyang macam mana, nak bergerak macam mana, dalam 5-6 minit masuk pula waktu. Yang teruknya untuk bila lah, berapa kali azan dia, sekejap azan, itu. Tetapi dengan rahmat Allah dikurang-kurangkan jadi 5 kali. Walaupun 5 kali diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala, sama seperti 50 waktu. Ini sedang jemaah yang berhati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita pada malam ini membicarakan tentang media sosial, pahala dan dosa. Sebenarnya pahala dan dosa sama dengan kita punya amalan baik dan buruk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dulu tak ada media sosial, tetapi dia boleh menilai manusia melalui kata-kata manusia. Satu jenazah lalu, orang kata jenazah tu, oi dia ni meninggal dah, masa dia hidup bagus ni. Nabi kata apa? Sadat wajabat. Nabi kata wajabat. Berlalu pula beberapa minggu, lalu pula satu jenazah yang lain. Orang ramai kata, meninggal dari ni dah, mujurlah, lama dah kita menanggung kesusahan. Sekejap tonggak hilang, sekejap motor hilang, ini dia dah meninggal, lega dah sikit. Maknanya orang kata dia jahat lah. Nabi juga jawab wajabat. Ibn Umar, anak Sayyidina Umar, dia dengar Nabi ni sebut, walaupun pada masa itu tak ada telefon ni, bunyi telefon ni tak ada, tapi dia dengar Nabi bersabda. Dia tanya, ya Rasulullah, tolong terangkan kepada aku kata-kata kamu yang benda yang berlaku sama tapi sebut wajabat, benda yang sama tapi jawapannya yang kamu sebut sama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama tadi kamu puji dia kebaikan, wajabat, dia wajib masuk syurga kerana kamu tengok, kamu kenal dia. Begitu juga orang yang kedua tadi kamu kata dia jahat, dia pun wajabat, wajib juga masuk neraka. Kenapa tuan-tuan? Antum syuhada Allah, kita semua ni saksi-saksi Allah. Maka mari sama-sama sempena dengan forum kita yang kita buat pada malam ini, dan juga hari-hari yang mendatang, Ramadan yang semakin tiba, kita gunakan segala media, segala yang diberikan oleh Allah, kita gunakan ke arah kebaikan. Segala yang diberi kepada kita, walaupun ianya teknologi moden canggih, tapi digunakan ke arah kebaikan, seperti contoh pisau tadi, kita boleh manfaatkan. Tapi kalau kita gunakan ke arah keburukan, ia memberikan dosa dan keburukan kepada kita. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan untuk menyambung dan menutup forum kita. Silakan Dr. Azlan. Muslimin muslimat rahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana tiba di pusangan akhir pada malam ini di dalam forum Al-Mukarrabin kita yang bersiaran langsung dari Masjid Tariq bin Ziyad Padang Perdana pada malam ini, membincangkan tajuk media sosial, pahala atau dosa. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, dalam surah Yasin yang biasa kita baca pada malam Jumaat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maksud ayat ini, pada hari kiamat, di padang mahsyar, Allah menutup mulut-mulut kita semua, mulut-mulut manusia Allah tutup, dan Allah menuturkan, iaitulah kaki dan tangan kita, iaitu tangan akan bercakap dan kaki akan bercakap sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, setiap apa yang kita tulis, setiap apa yang kita forward, setiap apa yang kita buat kepada alat-alat komunikasi kita, sama ada FB kita, sama ada WhatsApp kita, Telegram kita, Instagram kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dulu mana berita tu hanya dalam kampung, tapi learning dengan ada alat-alat kecanggihan, gadget-gadget ini, maka satu dunia tahu apa yang berlaku di kampung kita. Satu dunia tahu apa yang sedang berlaku di Amerika. Satu dunia tahu apa yang berlaku di negara-negara yang jauh daripada negara kita. Ini adalah kemudahan dan juga kecanggihan alat-alat teknologi moden yang berlaku. Samalah juga tuan-tuan perempuan sekalian, apa yang Allah Ta'ala peringatkan kita di dalam Al-Quran, surah Zilzal ataupun surah Zalzalah. Allah berfirman, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa yang buat amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi, tak nampak, kalau jatuh atas kapek kita ni susah nak cari, tak nampak, dia tetap dikira kebaikan pada sisi Allah. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarah, tak nampak, tetap akan menjadi kiraan nilaian pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena tahu hak-hak penggunaan ini. Dia ada adab dia, tuan-tuan perempuan sekalian. Contoh, dalam masjid kita tak boleh on kan, kita mesti silent. Kadang mengganggu jemaah yang sedang solat, mengganggu imam. Kadang-kadang orang muda-muda, bukan orang muda je, kadang orang tua pun sama tuan-tuan, dia terlupa nak silent ataupun nak off kan. Jadi bila sembahyang, sama ada dia bunyi nada muzik, kadang-kadang bunyi nada telefon tu lagu-lagu Hindustan. Lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu orang kata apa, Hamese Curalo, lagu-lagu. Kadang-kadang Pak Imam pun, oh sedap sonok lagu, dia pun macam terlupa rakaat, terganggu rakaat dengan sebab lagu Hindustan tadi. Lagu-lagu moden, orang muda lah suka lagu-lagu moden dan sebagainya. Akhirnya 3 ke 4, 4 ke 3. Jadi begitu, lara dalam sembahyang tuan-tuan sekalian, dengan sebab kita tidak menjaga adab penggunaannya. Kita bawa boleh, tetapi biarlah kena dengan tempat. Contoh, dalam satu keluarga, waktu makan, kalau dulu kita mesra, ambil lauk, makan, tambah nasi. Tapi ni kadang-kadang satu meja tu, ayah dengan telefonnya, mak dengan telefonnya, anak dengan telefonnya. Jadi sambil makan sambil bermesej, jadi hilang kemesraan. Tak serupa dulu tuan-tuan puan-puan sekalian, hilang kemesraan sebab handphone di tangan. Kalau handphone buka Quran bagus juga, buka ulang tu Quran, kita baca, kita lupa, buka balik handphone, tengok semak Quran. Yang kita katakan tadi, tak perlu nak bawa Quran. Jadi suasana dah berubah lah ni, zaman moden dah berubah. Dengan sebab ada alat-alat ini, kita tengok suami isteri pun kurang lebih mesra dengan handphone. Kadang anak perlukan belayan kasih sayang, tetapi nampaknya handphone menjadi anak kepada seseorang itu. Inilah yang bahaya dari segi salah penyalahgunaan. Tuan-tuan sekalian, boleh guna tapi pada masa-masa yang tertentu. Yang Ustaz Ramli katakan tadi, dalam selimut pun masih lagi belik handphone, takut orang rumah kita tahu, dalam selimut bercahaya dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang biasa berlaku tuan-tuan, yang realiti, bukan fantasi, realiti hak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Yang kadang-kadang kita banyak masa main game. Anak-anak kita sepatutnya dia mengulang kaji pelajaran dia,
PDPDR, belajar di rumah. Tapi nampaknya lebih PPDR tu sekejap ya, online tu sekejap ya, banyak masa bola, game dan sebagainya, habis begitu, buang masa. Jadi ini kita patut jaga tuan-tuan dari sudut penggunaan alat-alat tersebut. Yang kita katakan tadi bahawa kalau guna cara yang baik, insya-Allah datang pahala. Tapi kalau guna cara yang tidak baik, maka tentulah mendatangkan dosa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, di dalam berita Astro Awani, ini yang terkini yang berlaku di Jepun, viral satu cerita satu orang yang dikenali sebagai Azu Sagakuyuki. Dia guna nama perempuan dan dia punya akaun dia guna gambar perempuan, orang perempuan remaja, rambut perang, cantik lah. Tapi dia punya hobi dia bawa motor besar, motor kuasa tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, dia punya pengikut dia, followers dia dalam masa 2 tahun, dia ada seramai 174,000 followers, pengikut ramai. Jadi dia menunjukkan dalam status gambar dia tu, dia buat profil atau profile gambar wanita remaja sedang naik motor, menunggang motor lah. Jadi dia dapat banyak like ataupun dapat banyak perhatian daripada jejaka. Orang muda suka dia ni. Kemudian tuan-tuan, wartawan ni nak tahu apa rahsia dia. Tarikan pada FB dia ni banyak mendapat tarikan kepada orang muda. Wartawan siasat punya siasat, tuan-tuan sekalian. Akhirnya wartawan pergi ekori dia, wartawan paparazzi ekor dia sampai rumah dia. Rupanya tuan-tuan, daripada belakang memanglah ingat macam orang perempuan, rambut panjang, berwarna perang. Rupa-rupanya dia ni bukan orang perempuan tuan-tuan, dia adalah orang lelaki sebenarnya. Lelaki menyamar jadi orang perempuan. Rupa-rupanya dia menggunakan gadget ataupun smartphone dia edit gambar, dia ambil gambar perempuan, dia tapik, dia copy paste kepada muka dia, badan dia, tapi dia copy paste gambar perempuan cantik letak pada dia punya profile atau profil dia tu, status dia tu. Jadi orang ingat ke dia orang perempuan muda ataupun remaja yang minat naik motor besar ataupun motor big tu. Jadi tuan-tuan sekalian, selang berapa lama pecah rahsia dia ni. Rupanya dia seorang pakcik umur 50 tahun lebih umur dia tu. Lalu orang tanya, mengapa tak guna awak punya status peribadi yang original? Dia kata, kalau saya guna gambar saya, tentulah saya tak dapat followers yang ramai, tentu tak ada orang yang nak mengikut saya. Kalau macam gambar saya Ustaz Ramli, mungkin tak ramai pengikut. Tapi kalau gambar hak cantik-cantik, artis muda-muda, tentu ramai pengikut. Dia beritahu macam itu. Kalau dia tapik gambar dia yang original, tentulah tak ramai pengikut. Tapi dia letak gambar perempuan cantik naik motor, hobi naik motor besar, ramai pengikut dia tuan-tuan. Bila pecah rahsia dia, wartawan bongkar cerita dia. Tetapi yang peliknya tuan-tuan, dia punya status dia ataupun dia punya FB dia semakin meningkat. Walaupun dia dah diketahui rahsia dia bukan perempuan yang original, tetapi dia orang lelaki menyamar jadi perempuan, tapi dia punya FB dia tetap mendapat dia punya like yang tinggi. Maknanya orang dah tak jadi apa dah. Maknanya orang suka tengok dia punya kegiatan aktiviti harian dia. Ini yang berlaku tuan-tuan. Tapi dia tidak menipu, dia tidak scammer, dia tidak ambil duit orang. Cuma cara dia nak mempopularkan diri dia tu, sebenarnya dia orang lelaki. Dia bukan orang perempuan. Tapi itulah keadaannya bila media ini diambil kesempatan ataupun dimanipulasi media ini, maka dia akan menjadi suatu sama ada boleh menguntungkan diri kita ataupun boleh memudaratkan diri kita. Ini tak termasuk kita bincang scammer dan sebagainya, yang menyamar dan sebagainya, yang ramai orang tertipu sampai jutaan ringgit hilang dalam akaun bank sebab orang menipu menggunakan alat-alat komunikasi, menipu melalui FB dan sebagainya. Inilah hakikat yang berlaku tuan-tuan puan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena hadapi masalah ini dengan kebijaksanaan, menangani masalah ini dengan kebijaksanaan supaya ianya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Tidaklah kita merugikan masa dan sebagainya. Kita memanfaatkan alat-alat komunikasi ini, kemudahan-kemudahan ini untuk kebaikan kita, mencari keredaan Allah, bukan mencari kemurkaan Allah.
Jadi tuan-tuan sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, riwayat daripada Usamah bin Zaid, dia bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa banyak selain pada bulan Ramadan, kau berpuasa banyak dalam bulan Syaban. Mengapa ya Rasulullah?" Maka jawab Rasulullah SAW, "Zaka syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin wa huwa syahrun," iaitulah bulan yang kata Nabi SAW, syahrun zaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina rajabin wa ramadan wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin fa uhibbuhu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Usamah bin Zaid, baginda bersabda, Rasulullah kata, ada satu bulan yang mana manusia, orang ramai lalai, di dalam bulan tersebut manusia orang ramai lalai, iaitulah bulan ini di antara Rejab dan Ramadan. Maknanya bulan Syaban lah, di tengah-tengah di antara Rejab dengan Ramadan ni, kata Nabi, ialah bulan Syaban. Orang lalai. Dan Nabi kata sebenarnya bulan ini, bulan Syaban ini, kata Nabi SAW, bulan diangkat amalan kita, dibawa, dipersembahkan ke Allah Ta'ala, kehadrat Allah Ta'ala. Artinya setiap tahun buku rekod kita digantikan dengan yang baru pada bulan Syaban. Maka Rasulullah kata, bulan ini diangkat amalan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata Rasulullah, aku suka kalau bulan ini, bulan Syaban ini, amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Itu yang tujuan Nabi banyak puasa dalam bulan Syaban, supaya nanti direkodkan oleh malaikat baginda dalam keadaan berpuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dalam bulan Syaban ni ambillah kesempatan menggunakan kelebihan bulan Syaban ini, kerana adanya satu malam yang disebut sebagai malam Nisfu Syaban. Nisfu ni maknanya 15 Syaban ataupun pertengahan bulan Syaban, kerana di antara kelebihan bulan Syaban ini, doa yang tidak tertolak, ada 5 malam doa kita tidak ditolak oleh Allah, maknanya diterima oleh Allah. Antaranya pada malam Jumaat, macam malam ni lah, malam Jumaat, doa tidak akan ditolak oleh Allah. Kalau kita berdoa, doa kita diterima oleh Allah, mustajab. Yang kedua, selain pada malam Jumaat, ialah pada malam pertama bulan Rejab, dah berlalu. Kemudian masa bila? Malam Nisfu Syaban, dan sebelum masa bila? Malam Aidul Fitri, malam Lailatul Qadar, dan juga malam Aidul Adha. Dalam hadis yang lain menyebut tidak akan mati hati-hati yang menghidupkan malam-malam tersebut. Jadi tuan-tuan, kita ni dalam bulan Syaban, kita hidupkan malam-malam tersebut dengan amal soleh kita, siang berpuasa, malam dengan majlis ilmu, bersedekah, mengeratkan hubungan silaturahim, maka dia mendatangkan kebaikan kepada kita dengan apa yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebarkan melalui FB, melalui alat-alat komunikasi tadi kepada sahabat-sahabat kita, ahli jemaah kita, maka mereka berpuasa, mereka buat yang kita katakan di awal tadi, buat amar ma'ruf nahi mungkar, maka pahalanya tetap dapat kepada kita yang memperingatkan orang. Dengan sebab kita memperingatkan orang, pahala tu dapat kepada diri kita juga. Yang kita katakan, Nabi bersabda, adalu alal khairi kafa'ilih, orang yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia juga mendapat pahala seperti mana orang yang buat. Kalau buat tu dapat pahala, maka terbias kepadanya juga dapat pahala. Ini di antaranya tuan-tuan sekalian. Kerana bulan Syaban ini dikatakan sebagai bulan yatasya'abu fil khair, banyak berganda, bercambah amalan kebajikan padanya. Maka Nabi kata ramai umat dia yang lalai di antara bulan Rejab, bulan Syaban dan Ramadan tadi. Di tengah-tengahnya orang lalai. Maksud kita nak depan ni Ramadan, tapi di tengah-tengah ni antara Rejab dengan Ramadan tu kita lalai. Maknanya kita tidak ambil cakna, kurang ambil berat. Jadi ini satu kerugian yang sangat besar pada kita. Jadi inilah kesempatannya tuan-tuan dan sekalian yang patut kita ambil berat. Maka kata seorang ulama, kalau tak silap saya, sama ada Ibnu Mubarak ataupun orang lain, yang mengatakan bahawa bulan Rejab bulan kita menanam. Ini bukan sabda Nabi, ini kata ulama. Bulan Rejab adalah bulan kita menanam, dan bulan Syaban adalah bulan kita menyiram. Adapun bulan Ramadan adalah bulan kita menuai. Maka sebab itu Nabi ambil berat ketiga-tiga bulan ini tuan-tuan sekalian. Maka sekarang ni adalah bulan kita menyiram, menyuburkan apa yang kita tanam dalam bulan Rejab,
kita dah tanam rejak, sekarang kita menyiram dan kita nak tuai nanti nak petik hasil dalam bulan Ramadan yang hanya tinggal berapa hari saja, mungkin dalam 25 hari saja lagi, baki daripada bulan Syaban ni tak lama. Jadi inilah persiapan kita. Jadi inilah di antara apa yang dapat kita bincangkan tuan-tuan puan-puan sekalian pada malam ini untuk memberi kesedaran kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita, ahli masyarakat kita. Dan yang utama tuan-tuan, saya nak tutup dah ni rumusannya, iaitulah kita sentiasa mengimarahkan masjid, mengimarahkan rumah-rumah Allah Ta'ala ni dengan program-program keagamaan, program-program kerohanian. Sebab kita belajar, ambil iktibar daripada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, yang mana berlaku peristiwa ini, yang Rasulullah itu diisrakan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Artinya Nabi mengimarahkan masjid ini. Dalam perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita nampak Rasulullah perjalanannya di bumi walaupun secara mendata, artinya Nabi memberitahu kepada kita pentingnya artinya perjalanan di masjid ini. Dalam hidup kita, artinya kita terikat dengan masjid, kerana kelebihannya nanti di pada mahsyar antara 7 golongan yang Allah lindungi, sab'atun yazilumullah yauma la zilla illa zilluh. Antaranya apa? Iaitulah rajulun muta'allaqun qalbuhu bil masajid. 7 golongan yang mendapat perlindungan arasy Allah pada hari akhirat besok. Antaranya Nabi sebut ialah golongan orang yang datang mengimarahkan masjid, yang mana hati mereka iaitulah tergantung atau melekat di masjid. Maksud tergantung melekat ini ialah mengimarahkan masjid dengan program-program keagamaan, kerohanian dan juga kemasyarakatan. Maka golongan ini mendapat naungan arasy pada hari akhirat besok di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, mengimarahkan masjid, kita hadir, kita meraihkan majlis ilmu, mendirikan salat-salat jemaah. Ini adalah iaitu cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Lebih lagi besok dalam bulan Ramadan, pahala berjemaah itu tentulah berkali ganda, berlipat kali ganda. Sebab apa? Semayang ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri beritahu semayang ini berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ini sangat berat kecuali kepada orang yang khusyuk saja yang dapat melaksanakan ibadat semayang dengan sempurna dan dengan afdal dan sebaik-baiknya. Jadi cara kaedahnya yang Allah syariatkan, adanya salat jemaah ni adalah untuk meringankan bebanan semayang. Sebab itu Nabi Musa nasihat pada Rasulullah, minta rayu kepada Allah, minta rayu sampai 5, daripada 50 jadi 5. Sebab Nabi Musa tahu beratnya untuk melaksanakan semayang. Maka dalam Islam, untuk meringankan ibadat sembahyang, tak lain dan tak bukan ialah melalui salat jemaah. Dengan cara kita mendirikan salat jemaah ini, contoh dalam salat berjemaah ini ada orang tak khusyuk, maka ditampung oleh orang yang khusyuk. Contoh dalam masjid, imam khusyuk, makmum tak khusyuk, jadi pahala imam khusyuk menampung kekurangan makmum. Imam tak khusyuk, makmum khusyuk, maka pahala makmum khusyuk menampung kekurangan imam. Ini tujuan salat berjemaah, di samping mengeratkan hubungan silaturahim, artinya untuk meringankan bebanan melaksanakan ibadat sembahyang. Dia sangat berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Jadi ini di antara yang dapat kita bincang tuan-tuan. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala dan yang kurang pada kami ahli panel. Terima kasih dan keladi, ada masa jumpa lagi. Dan buat akhirnya, terima kasih kepada pengurusan Masjid Tariq bin Ziyad, daripada pengurusi sampai ahli jawatan dan kepada kru Pahang FM yang hadir bersama untuk memanfaatkan perbincangan kita ini untuk disiarkan di lain masa, di lain ketika. Dapatlah pendengar-pendengar di luar sana dapat berkongsi ilmu dengan kita walaupun mereka tidak hadir bersama kita pada malam ini. Jadi sama-sama kita bermunajat kepada Allah agar kita berdoa dan Allah berikan kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah, berilah kami peluang untuk menyambut dan melaksanakan ibadat di bulan Ramadan, bulan puasa al-mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan pada masa yang akan datang. Dan bulan Ramadan itu ada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Inilah tuan-tuan sekalian, kita mengharapkan daripada Allah SWT agar diberi kesempatan lagi pada tahun ini. Dan yang baik tadi kita kata daripada Allah, segala kekurangan daripada diri kami, aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.